Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang topik pertama kita, yaitu kemahiran saintifik. Dalam tajuk kemahiran saintifik, kita akan belajar kemahiran proses sains. Dalam topik kemahiran proses sains ini, kita akan belajar 4 perkara, yaitu yang pertama ialah memerhati. Sebenarnya semasa tahun 1 kita telah belajar tentang memerhati. Apa itu memerhati? Memerhati ialah satu kemahiran di mana kita mengumpul maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling dengan cara menggunakan semua deria, yaitu melihat, menghidup, merasa, menyentuh, dan mendengar. Seterusnya, KPS yang kedua yang kita akan belajar ialah mengelas. Mengelas. Apa itu mengelas? Mengelas ialah satu kemahiran di mana kita mengumpulkan atau mengasingkan evidence atau data atau objek atau fenomena berdasarkan ciri-ciri yang diperhatikan. Kita kumpulkan objek atau data berdasarkan persamaan dan juga perbezaan. Kemahiran proses sains yang ketiga atau KPS yang ketiga, kita akan belajar mengukur dan menggunakan nombor. Apa itu mengukur dan menggunakan nombor? Ia adalah aktiviti yang melibatkan aktiviti mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul. Gambar ini menunjukkan contoh-contoh alat yang biasanya kita gunakan untuk menimbang jisim atau berat. Gambar ini menunjukkan contoh aktiviti mengukur panjang menggunakan alat yang sesuai. Dan ini juga menunjukkan aktiviti mengukur panjang pensel menggunakan alat yang sesuai, yaitu pembaris, dan menunjukkan unit piawai di sini yaitu sentimeter. KPS yang keempat atau terakhir yang kita akan belajar dalam tahun 2 ini ialah berkomunikasi. Apa itu berkomunikasi? Berkomunikasi ialah cara kita menyampaikan ataupun merekod maklumat atau idea dalam sebarang bentuk. Antara cara-cara yang digunakan semasa berkomunikasi ialah seperti graf, simbol, bahasa badan, huraian lisan, melukis, melalui nombor, musik, peta, penulisan, jadwal, peta konsep, carta, dan juga model. Pendek kata, berkomunikasi ini ialah cara kita menyampaikan maklumat yang kita terima. Setelah kita mendengar penerangan panjang lebar tentang kemahiran proses sains tadi, mari kita tengok apa yang sepatutnya kita mesti kuasai pada hari ini. Sepatutnya pada akhir pembelajaran hari ini, murid dapat sekurang-kurangnya menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang berlaku. Seterusnya, murid juga boleh menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif
bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku. Maksudnya, murid berupaya menerangkan secara terperinci tentang pemerhatian yang dibuat berdasarkan situasi yang dilihat. Oke, kelas, untuk memahami lebih lanjut tentang kemahiran memerhati, kita rujuk buku teks muka surat 2 dan 3, yaitu situasi di mana Nisa dan adiknya membantu ibu di dapur. Mari kita ikuti aktiviti mereka di bawah. Gambar yang pertama menunjukkan Ibu Nisa menerangkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti, yaitu tepung, garam, gula, yis, dan air. Seterusnya, gambar kedua, Ibu Nisa menunjukkan cara-cara untuk membuat dough. Gambar ketiga, setelah dough diadun, dough dibiarkan selama sejam. Selepas sejam, Nisa dan adiknya memerhati perubahan pada dough tersebut. Apakah perubahan yang kita boleh lihat di situ? Saiz dough telah berubah. Apakah deriah yang kita guna untuk memerhati perubahan tersebut? Deriah melihat ataupun deriah penglihatan. Oke, seterusnya, roti tersebut dibakar di dalam ketuhar. Semasa proses membakar, Nisa dan adiknya terhidu bau harum. Wah, sedapnya bau roti ini. Oke. Kita menggunakan satu deriah di situ. Apakah deriah tersebut? Deriah tersebut ialah deriah deriah bau ataupun deriah hidung yang menggunakan organ hidung. Oke. Apabila dough selesai dimasak, ketuhar akan mengeluarkan bunyi. Apakah deriah yang kita gunakan untuk mengetahui dough itu telah siap dimasak? Kita mendengar bunyi ting. Deriah yang digunakan ialah deriah pendengaran. Nah, seterusnya, roti dikeluarkan dari ketuhar. Oke. Kemudian Nisa dan adiknya menikmati roti tersebut. Roti tersebut lembut, gebu. Itu kita gunakan deriah apa? Itu kita gunakan deriah sentuhan. Untuk mengetahui roti itu sedap atau tidak, kita menggunakan deriah rasa. Oke. Kesimpulannya, semasa Ibu Nisa membuat roti, Nisa dan adiknya memerhatikan dengan menggunakan deriah melihat, deriah seperti penglihatan, menghidu, merasa, memegang, dan mendengar. Demikianlah kemahiran memerhati, yaitu kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh, dan mendengar. Oke, inilah yang kita namakan sebagai kemahiran memerhati. Oke, murid-murid, seterusnya, apakah aktiviti yang kita
hendak lakukan pada kali ini. Oke, pertama, cikgu mau murid-murid semua mengambil 3 objek yang berbeza yang terdapat di rumah masing-masing. Oke, murid hendaklah memerihalkan objek tersebut dengan menggunakan deria yang sesuai, yaitu deria lihat, bau, dengar, rasa, dan rasa itu sentuhan. Murid menggunakan sebanyak deria yang boleh. Kemudian, murid melukis objek yang dipilih dan nyatakan ciri-ciri objek tersebut dan juga nyatakan apakah deria yang digunakan untuk memerhati objek tersebut. Oke, apakah ciri-ciri yang cikgu mau murid-murid terangkan? Oke, contoh ciri-ciri yang cikgu mau murid-murid semua terangkan ialah warna, saiz, bentuk objek tersebut, dan apabila disentuh apa rasanya, kasarkah, licinkah, tajamkah, ataupun sebagainya, dan adakah ia mengeluarkan bunyi? Jika ia mengeluarkan bunyi, adakah bunyinya kuat ataupun perlahan? Adakah ia boleh dimakan? Jika boleh dimakan, apakah rasanya? Itu ialah contoh-contoh ciri-ciri yang murid-murid boleh ceritakan tentang objek yang telah dipilih. Apabila telah siap melukis dan menceritakan ciri-ciri objek pilihan, murid-murid boleh gambar dan hantar pada cikgu. Itu saja aktiviti kita pada kali ini. Okey. Jika ada sebarang kemusykilan, boleh hubungi cikgu terus dan tanya jika tidak faham ya. Sekian, terima kasih.